Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والفقهاء المتقين والعلماء العاملين، وخصوصا إلى أرواح شيوخنا وإلى أرواح شيوخ شيوخنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minta maaf lah lewat ada uzur sikit, ada keuzuran sikit. Jadi minta maaf lah kalau ikut live tu lewat sedikit. Habis al-mimu mattufiqa ala binaihi wa huwa al-madi wa makhtulifa fi binaihi wa huwa fi'lul amri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mimu 24. Mattufiqa sesuatu kat sini kalimah yang diittifaq kat sini ittifaq di kalangan lughawiyin. Kalimah yang diittifaqkan di atas mabninya ma tu wa huwa mattufiqa ala binahi itu al-madi adalah fi'il madi, wa makhtulifa fi binaihi dan ma yakni kalimah minal kalimati ukhtulifa yang diselisih di sisi lughawiyin pada binanya, yakni mabni bagi ma tu kalimah tersebut, bahwa makhtulifa fi binaihi itu fi'lul amri. Habis. Jadi nak cerita apa kaedah ni? Yakni kaedah ni nak menceritakan kaedah bagi kalimah Arabiyah. Jadi kalimah Arabiyah tu dari segi pembahagian maklum dia ada 3. Wa imma al-ismu, wa imma al-fi'lu, wa imma al-harfu. Lagu tu juga bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita pun dia ada 3. Wa imma kata nama, wa imma kata kerja, wa imma fi'il. Wa imma haraf. Haraf ni terjemah apa? Huruf terjemah apa? Kalau dalam bahasa Inggeris, sebahagiannya kita boleh kata conjunction, kata haraf yang menghubungkan. Jadi 3 kalimah itu isim maklum, yakni dari segi maklum dia ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Tu ada perbahasan lagi lah. Yang kedua masalah fi'il. Kita nak cerita di fi'il, masalah kalimah fi'il. Kalimah fi'il itu masalah fi'il madi adalah ittifaq di atas mabni. Ittifaq di atas mabni, wa imma dia mabni di atas dhammah, wa imma dia mabni ala fathah, wa imma dia mabni ala sukun. Itu tengok keadaan kalimah fi'il madi tersebut. Nanti kita akan jaga contoh di bawah tu. Kemudian masalah fi'il amar. Fi'il amar pula tu khilaf. Wa imma kedudukan dia dari segi i'rab
wa imma mabni ke wa imma mu'rab, itu khilaf di sisi lughawiyin. Kemudian adapun di dalam kitab Jurmiyah, kalau kita perhati dalam kitab Jurmiyah, iaitu Syekh Jurmiyah rahimahullahu taala, dia kata dalam kitab Jurmiyah, fal madi maftuhul akhiri abadan. Tu dia kata fal madi maftuhul akhiri abadan. Ini dia kata fi'il madi adalah difatahkan akhir selama-lamanya. Ini adalah bina di atas asal. Maksud bina di atas asal iaitu bina fi'il madi, kalimah fi'il madi tanpa dihubungkan dengan waw jama', alif tasniyah. Itu kita akan datang contoh lagi. Adapun fi'il amar, kata Syekh Jurmiyah, wal amru majzumun abadan. Ini pun di sisi Syekh Jurmiyah diiktimad di atas mazhab Basrah. Adapun mazhab Kufah, fi'il amar itu mu'rab. Adapun Syekh Jurmiyah dia pegang di atas fi'il amar itu majzumun abadan, itu di atas mazhab Basrah. Jadi tengok di contoh di bawah tu. Ta'liq di bawah tu 37 tu. Al-madi mabniyun 'alal fathi nahu daraba. Ini hak asal. Maksud hak asal yakni kalimah fi'il madi tanpa dihubungkan dengan waw jama', tanpa dihubungkan dengan alif tasniyah, itu dibina di atas fathah. Sebab itulah Syekh Jurmiyah kata madi maftuhul akhiri abadan. Wa ini tasalat wawul jam'i, jika bersambung oleh jama' waw jama'. Waw jama' bersambung, yakni bersambung dengan fi'il madi. Fi'il madi bersambung dengan waw jama', fayubna 'ala dhammi, dibinakan di atas dhammah, dibinakan akannya akan fi'il madi itu di atas dhammah. Awit ta'ud dhamiri raf'in mutaharrikin, ta'ud dhamir raf'in mutaharrik itu maktuf alaih wawul jam'i. Ay wa ini tasalat ta'ud dhamiri raf'in mutaharrikin. Ta'u dhamiri raf'in mutaharrik itu maktuf alaih wawu jam'i. Yang masalah kedua, dia berhubung dengan ta'. Fi'il madi berhubung dengan dhamir ta' rafa' yang berbaris. Contoh kita contoh tengok nahwu tu kan. Fayubna, maka dibinakan fi'il madi itu di atas sukun. Contoh darabtu, darabta, darabti. Itu semua dhamir rafa' mutaharrik, yakni dhamir yang rafa' kerana iktibar dia adalah fa'il, mutaharrik diri dhamir itu adalah berbaris. Habis itu wa ammal fi'lul amri, adapun fi'il amar inda basriyin mabniyun. Ini mabni ay mabniun 'ala jazmi, dibina di atas jazam. Wa indal kufiyin mu'rabun. Jadi di sisi fi'il amar, ulama Basrah pegang mabni 'ala jazmi, adapun Kufah mu'rabun. Jadi khulasah masalah 64 ni, masalah kaedah ni adalah nak menceritakan kalimah, diri kalimah, ahwal kalimah Arabiah tu dia dua je. Jadi kalimah Arabiah tu dua je, wa imma mu'rab wa imma mabni. Adapun perbahasan kita nak bahas kat sini adalah fi'il madi. Fi'il madi Jadi fi'il madi ni ikut jalanan kaedah ni adalah dia mabni. Kemudian mabni tu dibina di atas apa? Terkadang dibina di atas dhammah. Bila dibina atas dhammah? Bila dia bersambung dengan waw jama'. Ataupun dibina di atas fathah. Bila dibina di atas fathah, bila dia tidak bersambung dengan apa-apa pun, tak bersambung dengan, dia dibina di atas dalam keadaan asal. Ini tak bersambung dengan waw jama', tak bersambung dengan alif tasniyah. Daraba, contoh ini darabu. Kita nak kat sini. Adapun yang ketiga, mabni 'ala sukun. Bila dibina atas sukun, ketika dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir
Rafa' sebab apa dia rafa'? Sebab dia fa'il. Mutaharrik kerana diri domir itu berbaris. Contoh, darabtu, darabta, darabti. Jadi tempat kita nak mana? Tempat kita nak adalah ba' tu. Ba' tu dibina fi'il madi di atas sukun. Sebab apa dibina di atas sukun? Kerana bersambung dengan domir rafa' mutaharrik. Domir rafa' mutaharrik tu mana? Ni tu ni. Wa immatu, wa immata, wa immati. Tu domir rafa'. Sebab apa rafa'? Kerana i'rab dia sebagai fa'il. Mutaharrik kerana domir itu berbaris. Habis. Ini kaedah lughah atau secara detailnya dia kaedah ilmu nahu. Habis. Ma yu'lamu bihi syai'un fahuwal alamatu. Sesuatu yang dikenali bihi dengan sebabnya, dengan sebab sesuatu itu. Bihi bima. Syai'u akan sesuatu. Yakni kita kenal diri sesuatu itu dengan sebab ma. Kenal syai' dengan sebab ma. Fahuwa, maka ia ma tu. Al-alamatu adalah tanda. Ni contoh. Kita ambil contoh agak payah sikit lah. Kalau kita ngaji falak, mungkin diorang maklum. Iaitu pada masalah, kalau ingat pada masalah di kalender takwim, dia ada kalimah al-ijtima'. Di kalender takwim hijrah, dia ada kalimah ijtima' kan. Jadi ijtima' ni, kalau perasan tengok di kalender takwim hijrah, di takwim hijrah tu dia ada kalimah ijtima'. Jadi ijtima' ni adalah istilah di sisi falakiyin yang mengisyaratkan di atas hujung bagi bulan hijrah. Ijtima' ni adalah alamat tanda bagi hujung bulan hijrah. Atau dengan makna lain, nak masuk dah bulan hijrah yang baru. Jadi nak ceritanya, bila ditulis di kalender takwim ijtima', maka itu adalah tanda bagi hujung bulan hijrah yang telah berlaku dan akan melalui bulan hijrah yang baru. Jadi nak cerita ma kat situ tu, kita boleh bubuh ma kat situ, yakni ijtima'. Ijtima' yu'lamu bihi, diketahui dengan sebabnya, dengan sebab perkataan ijtima' syai'u, yakni penghujung bulan. Syai' kat situ kita boleh letak penghujung bulan. Ma kat situ kita boleh contoh ijtima'. Ijtima' yu'lamu bihi, diketahui dengan sebabnya, dengan sebab ijtima' tu syai'u, yakni hujung bulan. Syai' kat situ hujung bulan. Maka ia ma tu, dia adalah alamatu tanda. Atau kita ambil contoh yang lain, contoh mudah, politik. Contoh bulan lepas tu hijau. Bulan hijau. Bulan hijau tu, bulan hijau tu itu ma. Yu'lamu bihi, diketahui dengan sebabnya, dengan sebab ma tu. Bulan hijau tu syai'u, akan sesuatu. Sesuatu kat situ apa? Yakni dia adalah orang pas. Maka fahuwa ma tu, bulan hijau tu adalah alamat dia, tanda dia. Itu. Jadi bulan hijau tu adalah tanda isyarat dia tu adalah pas. Maka syai' kat situ kita boleh letak pas. Itu contohlah, contoh mudah. Habis. Kalau mengaji falak dia senang nampak. Al-majhulu maghrubun anhu, bermula sesuatu yang dijahili, sesuatu yang tidak dikenali, itu maghrubun anhu, adalah dibenci. Ini kena dengan hadis Nabi. Kena dengan hadis Nabi, iaitu Nabi saya nak cerita kat sini maghrubun anhu. Tempat kita nak tu, kaedah dia satu. Kaedah dia nak cerita perkara yang dibenci, perkara yang majhul, perkara yang kita tak tahu tu biasanya tak disukai. Jadi itu satu masalah. Yang kedua masalah saya nak cerita kat sini, lafaz maghrubun anhu tu. Maghrubun anhu tu dimaknakan dengan tengok pada haraf jar yang duduk selepas maghrubun tu. Madah raghaba tu. Jadi kalau maghrubun anhu itu isyarat benci, tak suka. Adapun maghrubun min atau maghrubun fi, itu isyarat di atas suka. Contoh dalam hadis Nabi.
Hadis Nabi faman raghaban. Saya lagi tempat kita nak raghaba fi gharaba'an. Tadi makna yang pertama, tempat yang mak saya nak adalah dari segi makna, iaitu perkara yang tidak diketahui, biasanya tidak disukai. Itu satu. Yang kedua, saya nak isyarat tentang lafaz raghaba tu. Raghaba tu dia ada dua kelakuan. Maksudnya kelakuan makna dia tengok pada haraf jar yang duduk selepas raghaba tu. Kalau raghaba itu dia muta'addi dengan haraf jar an, itu memberi isyarat makna benci. Contoh hadis Nabi, man raghaba an sunnati falaysa minni, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man raghaba, mereka yang benci akan sunnah aku, maka dia bukanlah di kalangan aku. Itu nak cerita man gharaba an. Satu lagi man raghaba fi syai'i. Minta maaf, dia tak ada alillah kan? Saya ambil kaedah dia tak ada alillah. Minta maaf. Satu lagi, raghaba fi syai'in, sa'a ilaihi, mereka yang menyukai pada sesuatu perkara, maka sa'a, bersegera oleh dia kepadanya, kepada sesuatu tu, pada syai' tu. Iaitu mereka yang suka akan sesuatu benda, maka dia akan tuju pada benda tersebut, dia akan pergi pada perkara tersebut. Jadi tempat nak cerita di mana? Tempat nak cerita pada lafaz raghaba fi syai'in, raghaba an sunnati. Dia ada dua, raghaba raghiba, kasra'i ghin, fathah ghin. Tapi hadis Nabi tu, minta maaf, hadis Nabi tu dengan kasrah ghin, kasrah ghin. Raghiba, faman raghiba an sunnati. Habis. Ada segini je, dari segi baris je. Dari segi baris, kalau kita kembali pada ilmu saraf, dia duduk di wazan mana? Fa'ala yaf'alu ke, fa'ila yaf'alu ke? Dia tengoklah, kalau tengok perhati pada matan bina. Matan bina tu dia ada 6 bab kan, 6 bab asas tu, dia duduk mana? Dia nak kategorikan wazan je. Dia dari segi makna tak ada masalah, tapi dari segi mantuk hadis tu dengan kasrah. Seeloknya kita lagu mana mantuk tu, kita kecek dengan tu lah. Mantuk hadis Nabi tu lagu mana, kecek dengan tu. Sebab takut-takut kita termasuk dengan hadis Nabi, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala sallallahu. Sebab itu disunatkan bila kita kecek atau kita lafazkan hadis Nabi, kita kena kata dengan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Isyarat di atas sirah tabarri. Sirah tabarri itu apa? Sirah lafaz yang untuk kita berlepas diri daripada memasuki akan hadis Nabi man kazaba alayya. Tu. Maka sunnah
Dari segi mustalahat hadis, orang yang membaca hadis sunat dia cakap selepas habis hadis itu dengan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sirah tabarri. Sirah tabarri ini sirah untuk berlepas diri. Dan begitu juga dalam kitab-kitab, kalau kita perhati seorang ulama dia menakalkan perkataan ulama lain, dia kata intaha Bajuri contohan. Maknanya isyarat bukan aku kata, ini Imam Bajuri yang kata. Dia nak berlepas diri, masalah ni bukan aku yang cakap, Imam Sanusi yang cakap. Tengok pada Imam Sanusi. Ataupun termasuk sirah tabarri. Dia nak berlepas diri daripada bukan aku yang cakap. Ni perkataan ni aku nakal daripada Imam Bajuri contoh. Intaha tu pun termasuk sirah tabarri. Kita pun selain tu kita nak isyarat di atas beradab. Bila nak beradab, maka kita pun kata dengan takut-takut musannaf kitab tu kecek lagu lain, kita pun kata au kama qala, atau sebagaimana yang berkata oleh dia. Tu dari segi lain pun boleh dikata beradab. Habis itu. Tapi yang paling diberatkan adalah pada hadis. Hadis kena kata dengan au kama qala. Sebab dia termasuk tabardi, nak berlepas diri daripada masuk hadis Nabi man kazabah ilah. Habis. Ma yukhtassu bi syai'in yakunu alamatan lisyai'i. Ma sesuatu. Ini pun kaedah ni sama dengan kaedah ma yu'lamu bi syai' fa huwa alamatu. Ma yukhtassu bi syai'in. Sesuatu yang dikhususkan akannya akan sesuatu itu. Bi syai'in, dengan sesuatu, dengan diri sesuatu. Yakunu, maka adalah ma tu alamatan lisyai'i, adalah alamat tanda bagi syai'. Okey, ma kat situ kita buat contoh ma haraf jar. Ma kat situ kita buat contoh contoh masalan haraf jar. Yukhtassu, dikhususkan akannya akan ma tu. Dikhususkan akannya akan ma tu. Dikhususkan bisyai'in, syai' kat situ isim. Yakni kalau kita terjemah balik dengan contoh tadi, haraf jar yang dikhususkan, yang ditentukan untuk isim. Yakunu, maka adalah ma tu. Haraf jar itu alamatan lisyai'i, adalah tanda bagi syai', tanda bagi isim. Gitu. Syai' kat situ kita bawa isim, ma kat situ haraf jar. Yakni kita nak kenal sesuatu tu dengan sesuatu tanda. Maka tanda itu adalah isyarat bagi diri sesuatu. Tanda itu adalah isyarat di atas diri sesuatu. Bahasa mantik ini dimaksud dalam kaedah dilalah atau dalalah. Maka dia ada dal dengan madlul. Contoh, alam ini adalah dal. Tunjuk di atas madlulnya adanya Tuhan. Adanya yang menciptakan. Jadi itu nak syarat di atas ada dal, mesti ada madlul. Bila ada sesuatu, maka sesuatu tu mesti ada tanda bagi diri dia. Habis. Man laha salasatu aujuhin. Man laha salasatu aujuhin. Diri man itu baginya, bagi man tu salasatu aujuhin. Aujuhin ada 3 wajah, 3 keadaan, 3 kelakuan diri man tu. Pertama, ismu syarti al-jazimi, isim syarat yang menjazamkan. Kedua, awismul istifhami atau isim istifham. Awismul mausuli atau isim mausul. Jadi contohnya, pertama contoh 3 kelakuan man tu, contoh dua
3. Mahal syahid kita 1, 2, 3. Jadi yang pertama, isyarat di atas man. Man yang pertama, man yakum akum, adalah isyarat man syartiyah. Yang bila man syartiyah, maka dia menjazamkan akan fi'il mudhari' yang duduk selepas dia. Kelakuan yang pertama. Maka kelakuan pertama, man syartiyah yang menjazamkan akan dua fi'il. Satu, fi'il syarat. Yang kedua, jawab syarat. Yang kedua, man istifham. Dia tak menjazamkan, semata-mata isyarat di atas pertanyaan. Man yazhabu ma'a Zaidin, siapa yang pergi ya man bersama Zaid tu? Siapa yang pergi dengan Zaid? Bahasa kita lah ni, siapa yang pergi dengan Zaid? Yang ketiga, man isim mausul. Walahu man fis samawati wal ardi. Walahu, baginya, bagi Allah tu, milik bagi Allah tu, man, akan segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada di langit-langit, yang ada di muka bumi. Jadi nak ceritanya, man kat sini adalah man isim mausul. Habis. Ini kaedah ni dalam Mausilut Tullab ila Qawaidil I'rab. Kalau kitab Quras, muka surat 7. Minta maaf, muka surat 70. Kalau yang Quras punya, yang saya punya Quras, yang cetakan lama, 70, muka surat 70, Mausilut Tullab ila Qawaidil I'rab. Habis. Mabahasul farqi fil ma'na baina alima wa arafa. Anna ilma yata'allaku bis sifati wal ma'rifata tata'allaku biz zawati. Perbahasan perbezaan pada makna di antara alima dengan arafa. Alima, arafa. Anna ilma iaitu daripada alima tu ya ta'allaku, bila sebut ilma atau alima tu, ya ta'allaku, bergantung ya alima atau ilma tu. Dia tak ada masalah sebab kalimah tu khilaf di antara Basrah, Kufah. Wa imma asadi fi'il madi, wa imma asadi adalah masdar kan. Jadi kalimah alima atau ilma tu dia bergantung dengan sifat. Wal ma'rifata, atau bagi ilma, ay annal ma'rifah pula, ma'rifah tu bergantung dengan zawati, dengan segala zat. Yakni bila sebut alima itu berkait dengan sifat, bila sebut arafah itu berkait dengan zat. Cuba perhati ini dalam kitab Ma'anin Nahwi, Dr. Fadil As-Samarai, juz yang kedua, minta maaf, itu juz awal, betul kan? Juz yang kedua. Juz yang kedua, muka surat 7. Jadi Ma'ani Nahwi tu dia 2 buah je. 2 buah, tapi satu buah tu 2 jilid. Dia Ma'ani Nahwi tu 2 buah, tapi satu buah tu dia ada 2 jilid. Bermakna dia ada 4 jilid lah. Dr. Fadil As-Samarai. Masih hidup ke tak silap? Hafizahullah ta'ala. Tapi sin as-samarai. Cuba tengok baliklah, insya-Allah tak silap. Ma'anin Nahwi. Jadi cuba kita perhati kaedah ini dengan contoh yang Allah, dengan contoh daripada perkataan firman Allah Ta'ala. Allah kata dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah kata dengan fa'lam. Allah tak kata pun dengan fa'raf. Kalau gitu, apa faedah Allah kata dengan fa'lam? Maka kalau faedah dia, kalau ikut kaedah ini, isyarat di atas Allah suruh kenal dia tu adalah dengan
sifat, bukan dengan zat. Sebab mana mungkin kita makhluk benda hadis nak kenal sesuatu yang qadim, maka tak boleh, mustahil secara akli untuk mengenal sesuatu yang qadim. Kita yang baharu nak kenal sesuatu yang qadim. Maka kerana itulah Allah menggunakan lafaz fa'lam. Maka fa'lam tu isyarat, guna kaedah ni isyarat Allah suruh kita kenal dia tu dengan sifat. Sebab itulah kena mengaji sifat 20 tu. Adapun kenal zat, mana mungkin sesuatu yang qadim tu dikenali zat dia. Habis itu. Jadi kalau kalau nak marah apa semua, kita masalah ni kita kembali kepada kaedah-kaedah ulama. Jadi kalau contoh Wahabi nak marah pun tak boleh juga, sebab ni dah kaedah yang dibuat oleh ulama. Sebab itu setiap kalimah-kalimah Quran tu dia ada fawaid-fawaid dia. Kenapa Allah kata dengan fa'lam contoh, kenapa Allah kata dengan asra, Allah tak kata dengan sara, kan? Semua ada faedah dia. Kenapa Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi, Allah tak kata dengan sara. Isyarat di atas kalau sara itu adalah fi'il lazim yang Nabi sendiri berjalan. Kalau Allah kata dengan asra, maka bukan Nabi jalan, Allah yang menjalankan Nabi. Maka iktibar kalimah sara dengan asra tu, Allah kata dengan asra, maka tak mustahil kalau Allah yang jalankan Nabi, iktibar zaman tersebut daripada Baitillah pada Baitul Muqaddas, kemudian kepada langit, kemudian kembali, semua tu iktibar dia masa dia satu malam saja. Kalau dengan sarah, maka mustahil pada adat masa itu. Bagaimana mungkin Nabi untuk berjalan daripada Baitillah kepada Baitul Muqaddas, kemudian kembali balik, semua tu dalam tempoh semalaman? Mana mungkin? Mustahil secara adat. Kerana itulah Allah tak kata dengan sarah, Allah kata dengan asra. Kalau kata dengan sarah, mustahil. Mustahil dari sudut adat. Kalau asra, tak mustahil lah. Bukan Nabi yang jalan, Allah yang jalankan Nabi. Jadi tempat nak cerita bahawasanya kalimah-kalimah Quran tu, dia ada asrar dia, dia ada rahsia-rahsia dia. Maka rahsia dia kena tahu, kembali kepada kaedah ulama. Habis. Dia masalah tasawuf ni, saya ngaji sendiri dengan Tok Ayah. Tok Ayah lah Geting. Tok Ayah ni dia usuluddin memang kemah sungguh, dan dari sudut tasawuf dia pun tinggi. Jadi khulasah masalah bahawa khataman halus sofi baru ni Jumaat kemarin, kata Tok Ayah, segala mustalahat yang digunakan pakai oleh ulama tasawuf itu semua adalah majazi, bukan hakiki. Kerana contoh, kalau kita kata muraqabah dengan Allah, berdamping dengan Allah, kalau dia iktibar makna hakiki apa? Berdamping ni mesti zat dengan zat, yang ni jirim dengan jirim. Maka jirim kita berdamping dengan jirim Allah Ta'ala, mustahil kan? Maka segala mustalahat yang digunakan pakai oleh ulama tasawuf itu adalah majazi. Muraqabah apa lagi? Jazbah apa semua tu. Tak boleh dipegang dengan zahir. Masalah ni lah, masalah tasawuf. Sebab itulah kebanyakan Wahabi atau golongan-golongan yang tolak tasawuf ni, sebab dia tak menggunakan makna majazi, dia menggunakan semata-mata zahir. Mana mungkin nak muraqabah dekat, duduk tepi Allah Ta'ala, duduk samping Allah Ta'ala. Habis itu. Ma'rifatut tarfaini tufidul hasrah. Mengenai ma'rifah dua taraf. Ma'rifah dua taraf. Taraf kat sini letak taraf satu mubtada, yang kedua khabar. Tufidu, memberi faedah, ia ma'rifatut tarfaini. Al-hasra, sakan. Contoh, sakat ni tidak yang lain lah, hanya dia semata-mata. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad, Allahus samadu.
Jadi ni makrifah dua taraf. Taraf pertama mubtada, taraf yang kedua khabar. Maka dua taraf ni kelakuan dia, i'rab dia adalah apa? Kelakuan kalimah dia adalah makrifah. Kelakuan kalimah dia adalah makrifah. Maka seolah-olah qul huwallahu ahad Allahus samad tu ai la samada illallah. Seolah-olah nak beritahu kata tidak ada tempat bergantung melainkan Allah Taala. Jadi sebab dia memberi faedah hasrah, sakat, isyarat di atas bila dua taraf makrifah, kelakuan kalimah dia makrifah, maka isyarat di atas hasrah, sakat, mensakatkan hanya dia semata-mata, tidak yang lain. Seolah-olah maksud makna di sini ai la samada illallah. Tidak ada tempat bergantung melainkan Allah sahaja. Taraf ini dua tempat lah. Dua tempat. Tempat pertama, taraf ni, taraf yang pertama. Ni taraf yang kedua. Habis. Ada saya tak ingat dia ambil kaedah-kaedah tu mana, tapi semua ni ada wa imma secara mantuk, wa imma secara mafhum, ada dalam kitab-kitab. Mana? Mubtada khabar kalau ilmu nahu. Kalau ilmu mantik maudhu' mahmul. Kalau balaghah musnad ilaih. Tengoklah. Sebab tu digunakan tarfaini. Maka boleh masuk belaka. Masuk belaka tu dari sudut kaedah nahu masuk, mantik masuk, balaghah pun boleh masuk. Yang penting dua-dua kalimah tu keadaan dia makrifah. Habis. Al-misalu itu buang ya juz'un, bukan juz'iyun. Apa beza juz'un dengan juz'iyun? Sejak saya cerita. Al-misalu juz'un yuzkaru li'idahil qawa'idi. Selagi al-misalu juz'un min juz'iyatil qa'idati. Bermula yang di atas tu contoh. Al-misal tu contoh adalah satu juzuk yang disebutkan akan misal tersebut. Li'idahil qawa'idi, untuk menyatakan, untuk menjelaskan kaedah. Yang kedua, bawahnya, misal itu adalah satu bahagian daripada bahagian kaedah. Jadi dua-dua ni kaedah nak ceritakan misal itu tidak boleh dipisahkan dengan kaedah. Kerana apa? Kerana pertama, kaedah itu terang dia, jelas dia dengan misal. Yang kedua, misal itu adalah bahagian bagi kaedah tu. Maka tidak boleh dipisahkan. Kerana nak memahami kaedah, datangkan misal. Satu. Yang kedua, kerana nak menjelaskan diri kaedah itu. Adapun kat sini ni saya buat secara ni, saya buat secara khulasah. Maka bila contoh-contoh tu saya datangkan sendirilah. Jadi tadi beza tentang juz'un dengan juz'iyun. Juz'un dengan juz'iyun ni, seumpama nak buat contoh, kalau juz'un tu dia boleh bercerai tanggal. Juz'un tu, kalau lafaz juz'un tu, dia boleh tanggal, boleh sambung balik. Boleh tanggal, boleh sambung balik. Adapun juz'iyun tu tidak. Contoh juz'un tu seperti kereta. Kereta tu kalau iktibar side mirror, iktibar tayar, iktibar apa lagi, body, maka iktibar tayar, iktibar body, iktibar side mirror tu, maka side mirror, tayar, body tu semua juz'un bagi kereta tanpa yang. Adapun kalau juz'iyun, itu contoh kereta tadi. Kereta tadi Toyota Pro 2, apa lagi, Proton. Maka Toyota Pro 2 Proton itu juz'iyun dengan yang. Maka juz'iyun lawan dia kulliyun. Tu benda sama je, tapi lain cara kira dia. Benda sama je, tapi kiraan dia lain-lain sikit. Maksudnya
Contoh misal kalau kita kata kereta tadi, kalau kita kata kereta iktibar side mirror, iktibar apa kita tayang, cermin. Maka kereta ni adalah kullun, ni adalah juz'un dia. Juz'un. Adapun kalau kita kata kereta tapi kita datangkan di bawah-bawah dia tu seperti Toyota, Proton, Pro 2, maka kereta kat sini adalah kulliyun dengan ya. Toyota ni semua ni juz'iyun. Tu. Jadi yang dikendaki kat situ juz'un, bukan juz'iyun. Habis. Al-mutakallimu la yadkhulu fi umumi kalamihi. Yang kaedah yang di atas tu saya dapat masa ngaji dengan Babu Makmawi di Fatani, di Jamiah min Syekhina Babu Ahmad Abu Bakar Makmawi Al-Fatani. Dan kitab Tanwir Muridin ni Babu Makmawi dia buat sikit kata pengantar. Cuma saya belum bagi kat Pustaka Al-Baqi. Hanya yang cetakan ini ni yang terbaru ni pun ada 2 orang daripada guru saya sendiri yang buat sedikit kata pengantar. Pertama alim falaki, iaitu guru kami Ustaz Hanafiah Falak Johor. Yang kedua ahli fatwa Terengganu, bahagian fatwa Terengganu, dan dia juga tahu masalah-masalah falakiyah, iaitu guru kami Ustaz Abu Usamah Hanafiah, Ustaz Abu Usamah Hanafiah Terengganu, buka pondok di Kemasik. Pun mengetahui akan mustalahat falakiyah, dia buat kata pengantar juga. Yang ketiga saya belum letak guru kami juga Babu Makmawi. Yang ada pada Tanwir ini 2. Yang nama yang terbaru tu Irsyadul Musallin ila Awqati Sabilil Muhtadi, itu Babu Sekam yang bagi nama. Habis. Al-mutakallimu la yadkhulu fi umumi kalami. Bermula mutakallim, orang yang bertutur tu, la yadkhulu, tidak masuk ya yang mutakallim pada umum percakapan dia. Kalami mutakallim. Ini kaedah ni dalam Hasyiah Hifni ala Isawuji. Tengok perkataan wa hassanahu Ibnu Salah. Wa hassanahu Ibnu Salah. Kalau muka surat saya, muka surat 16. Tengok pada qauluhu wa hassanahu Ibnu Salah. Kata muhasyi Al-Imam Hifni, Hasyiah Hifni ala Isawuji. Kaedah ini duduk di dalam Hasyiah Hifni ala Isawuji, muka surat 16, pada perkataan wa hassanahu Ibnu Salah. Apa percetakan Indonesia tu? Haris apa? Cetakan Indonesia tu Darul Kutub yang Sagaf tu. Darul Kutub Islamiyah. Darul Kutub Islamiyah. Muka surat 16. Mutakallim dia tidak masuk pada umum percakapan dia. Percakapannya macam mutakallim. Ini contoh, kita bawa contoh yang berlaku pada kita. Contoh iaitu guru masuk di dalam sebuah kelas. Bila guru masuk di dalam sebuah kelas, maka pelajar-pelajar tu berdirinya ada, duduknya ada, bising apa semua. Lepas tu masuk-masuk, guru pun kata diam semua. Maka perkataan diam semua tu adalah umum percakapan daripada mutakallim kan. Jadi umum percakapan itu tu, selepas guru berkata lagu tu, dia pula cakap. Lepas guru cakap tu, diam semua, dia berkata-kata. Padahal dia suruh orang diam, tapi dia cakap.
Kan? Lepas tu ikut kaedah ini kena. Kena dari segi mana? Kena mutakallim dia tak masuk pada umum percakapan dia. Dia perintah tu atas semua orang, adapun diri dia tak masuk. Itu masuk kaedah tu. Mutakallim la yadkhulu fi umumi kalamihi. Lepas tu kaedah ni kalau kita masuk pada masalah fiqh, iaitu Nabi kata daripada firman Allah Ta'ala, Allah sebut dalam Quran, kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa warruba. Maka kamu nikahlah perempuan tu masna 2, wa imma 3, wa imma 4. Nabi nikah berapa? Nabi nikah 10 kan? 10. Lepas tu Nabi perintah suruh nikah 2 atau 3 atau 4, tapi Nabi nikah 10. Apa lagu mana tu? Kena masuk kaedah ni, iaitu mutakallim la yadkhulu fi umumi kalamihi. Perintah Nabi tu tak masuk dia. Dia tak masuk, dia hanya cuma sampaikan. Dia tak masuk pada umum percakapan dia. Itu. Habis. Di segala perkataan ulama ke, perkataan hadis ke, perkataan Quran tu, dia kena faham dengan kaedah ulama. Bukan dengan semata-mata akal kita. Habis. Al-ma'rifatu iza u'idat ma'rifatan takunu aynal ula. Ma'rifah, isim ma'rifah, jika diulang akannya akan isim ma'rifah itu. Diulang ma'rifatan, sebagai hal keadaan ma'rifah. Takunu, maka adalah ia isim ma'rifah itu, ainal ula, adalah diri yang pertama. Ini kita ambil sikit kaedah ini kita sangkutkan dengan kaedah yang berkait dengan dia lagi, 2 di belakang tu. An-nakiratu iza u'idat nakiratan takunu ghairal ula. An-nakiratu iza u'idat ma'rifatan takunu ainal ula. Kita habiskan terus. Nakirah jika diulang akannya iza u'idat nakiratan, jika diulang akannya akan isim nakirah tu hal keadaan nakirah, takunu, maka adalah ia isim nakirah tersebut bukan yang pertama, ghairal ula. Yang terakhir nakirah, isim nakirah jika diulang akannya akan isim nakirah tu dalam keadaan makrifah, maka takunu, maka adalah ia isim nakirah tersebut ainal ula, adalah diri yang pertama. Jadi bagaimana ni contoh? Okey, ni kita habiskan, dia berkait, jadi kita habiskan terus. Pertama, jadi isim pertama awal, kemudian isim tsani. Jadi isim awal ini dalam keadaan adalah isim ma'rifah, kedua ma'rifah. Satu masalah. Ini masalah al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu iza u'idat ma'rifah. Yang belakang itu nakirah jika dipulangkan nakirah. Satu lagi yang saya tertinggal, 4 semua. Nakirah. Yang ketiga nakirah ma'rifah. Yang saya tertinggal kat situ yang keempat, iaitu ma'rifah nakirah. Jadi natijah dia, kalau ma'rifah ain ula, yakni yang kedua ni adalah yang pertama, yang pertama ni adalah yang kedua. Nakirah ghairul ula, maksudnya
Nakirah yang kedua bukanlah nakirah yang pertama, nakirah yang pertama bukanlah nakirah yang kedua, berlainan. Kalau nakirah ma'rifah, ainul ula, yakni bila isim pertama tu nakirah, isim kedua ma'rifah, maka ma'rifah yang kedua tu adalah nakirah yang pertama. Yang terakhir nakirah ma'rifah ghaira ula. Contoh dia lagu mana? Sekejap. Nakirah, isim nakirah yang kedua, yang pertama ma'rifah, maka ma'rifah yang pertama bukanlah yang kedua bukanlah yang pertama. Contoh lagu mana? Contoh sekejap. Contoh. Contoh yang pertama, ni ambil contoh biasa. Ada ayat Quran, nanti ayat Quran saya buat contoh. Yang kedua, terus contoh juga. Nakirah. Oh gitu. Satu. Sini. Jadi nombor 2. Ni nombor 2. Ini nombor 1 dia masuk sekali. Nombor 3.
Ini nombor 3. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Nah, itu kaedah yang akan satu yang kita masuk sekarang ni, yang kedua yang lagi akan datang. Sebab kami nak habiskan kitab ni insya-Allah. Kalau tengah hari ni tengok, tak boleh lah tengah hari ni rasa macam gaduh kan. InsyaAllah petang ni lepas zuhur tu insyaAllah. Nombor 3. Arsalna ila fir'auna rasula 1, 2, rasul tu 2 bukan? Kan Nombor tak nombor simbol 3. Nombor 3. Nombor 3 ya. Arsalna ila fir'auna rasula. Rasula isim pertama tu. Rasul isim kedua. Nombor tak nombor 3. Sebab dia contoh nombor 3 ni. Awak nak jadi nombor 3 ni. Jadi nombor-nombor ni, nombor-nombor yang di bawah kalimah ni, nombor-nombor yang di bawah kalimah ni adalah isyarat bagi kaedah di atas ni. Makrifah nombor 1 ni. Ni contoh dia. Ni pun contoh dia juga ayat Quran. Makrifah nombor 1. Nombor 2 nakirah. Nombor 2. Ni nombor 2. Nombor 3 nakirah makrifah. Nombor 3. Nombor 4 makrifah nakirah. Nombor 4. Bagaimana mungkin kita nak memahami hadis Quran atau secara umumnya bahasa Arab jika kita tidak memahami kaedah-kaedah mereka? Rajulah tu bukan ar-rajul. Bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Rajulan. Maknanya ya. Maknanya 2 orang. Kat situasi nombor 4 ni 2 orang. Lelaki tu yang datang tapi dia muliakan orang lain. Itu bahasa mudah. Ini dalam kitab Hasyiah Ashmawi. Kitab Ashmawi, kalau matba'ah Halabi itu muka surat 4. Tengok perkataan
Oh, saya minta maaf, saya tak tulis. Tapi kalau dalam tafsir Imam Nasafi pun sebut juga kaedah nakirah ni apa semua. Dalam tafsir Imam Nasafi, juz yang ketiga, muka surat 657. Tengok surah ni. Tengok surah ni lah. Tengok Imam Nasafi rahimahullah ta'ala mentafsirkan surah ni. Maknanya Imam Nasafi pun menggunakan kaedah juga. Setara Imam Nasafi, Imam Mufassir lagi. Jadi dan sebutkan kalau kitab Nahu, kitab Ashmawi. Habis. Jadi kita tengok contoh. Yang pertama isim ma'rifah, yang kedua isim ma'rifah. Maka ainul ula adalah diri yang pertama. Maksudnya isim yang kedua itu adalah yang pertama. Contoh, ja'anir rajulu, telah datang kepada aku oleh lelaki, seorang lelaki. Maka memuliakan oleh aku akan rajul itu. Jadi nak ceritanya rajul yang kedua disebut dalam keadaan ma'rifah adalah rajul yang pertama. Rajul yang datang itulah dia mulakan. Sebab ma'rifah ainul ula. Ma'rifah adalah diri yang pertama. Habis. Yang kedua nakirah. Sini dia minta maaf, sini dua kaedah dalam surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Ya, Alam Nashrah. Kalau Nabi kita Alam Nashrah. Kalau Nabi Musa, Rabbi syrahli. Itu beza Nabi kita dengan Nabi Musa alaihissalam. Yakni Nabi kita sebelum Nabi minta, Allah bagi dah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami dah lapangkan dada engkau? Tapi Nabi Musa tidak. Nabi Musa kena minta dahulu. Itu beza kita dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Habis. Jadi yang pertama pun sama. Di kaedah yang pertama, ma'rifah fa innamal usri yusra. Sesungguhnya berserta kesusahan itu ada kesenangan. Maknanya kalau kita faham di sini, ma'rifah, yakni satu kesusahan yang sama, itu kemudahan dia, kesenangan dia itu dua. Sebab nakirah ghairul ula. Biasanya benda yang payah kita buat, payah dia tu saja. Tapi dari segi selepas daripada itu datang kemudahan, datang kesenangan, itu berkali ganda pula. Sebab Allah dah sebut dah yusra kat sini dengan nakirah. Maka nakirah tu bukanlah nakirah yang kedua, bukanlah nakirah yang pertama. Habis. Yang ketiga, nakirah ma'rifah. Isim nakirah yang pertama, ma'rifah yang kedua, bukanlah yang pertama. Yakni ma'rifah yang kedua itu bukanlah isim nakirah yang pertama. Contoh nombor 3. Ainul ula adalah diri yang pertama. Ainul ula. Yakni bila nakirah yang pertama, ma'rifah yang kedua, maka ma'rifah yang kedua ini adalah diri yang pertama. Contoh, fa'arsalna ila fir'auna rasulah. Maka kami utus kepada Fir'aun itu seorang rasul. Maka selepas kami utus tu, asa Fir'aun. Maka mengingkari oleh Fir'aun tersebut akan rasul itu. Rasul mana? Rasul yang Allah utuskan tadi. Sebab apa kata lagu tu? Kerana rasulan isim nakirah, rasulah ma'rifah. Kalau memahami dengan kaedah, iaitu rasul pertama nakirah, rasul kedua ma'rifah adalah ainul ula, adalah diri yang pertama. Dengan makna kata rasul yang Allah kirim, yang hantarkan kepada Fir'aun, maka rasul itu juga yang Fir'aun ingkari. Habis. Yang terakhir ma'rifah nakirah. Contoh ma'rifah nakirah ghairul ula, bukanlah yang pertama, iaitu nakirah yang kedua bukanlah isim ma'rifah yang pertama. Contoh, ja'ani rajulu, telah datang kepada aku oleh seorang lelaki. Fa akramtu, maka memuliakan oleh aku akan lelaki yang lain. Sebab apa lelaki yang lain? Kerana pertama ma'rifah, kedua nakirah. Isyarat di atas nakirah yang kedua bukanlah isim ma'rifah yang pertama.
Maknanya seolah-olah nak beritahu di sini dua orang rajul yang datang. Dua orang rajul datang, tapi dua orang rajul kat sini. Minta maaf, dua orang rajul. Rajul yang datang tu bukan dia mulakan, bahkan dia mulakan rajul yang lain. Tu. Habis. Ya. Orang berdua tu maknanya masa yang berbeza lah. Susah yang lain, senang yang lain. Ada terkadang Allah ulangkan tu sebab nak taukid. Contoh tu dalam surah waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Allah ulangkan ja'alna. Kenapa Allah tak atafkan waja'alna naumakum subata wal-laila libasa wan-nahara ma'asya? Kenapa Allah tak atafkan? Bahkan Allah tikrar atau takrarkan kalimah ja'alna, isyarat di atas taukid. Kami yang buat. Tu. Jadi tengoklah ayat Quran tu terkadang ulang tu isyarat di atas taukid, terkadang ulang tu di atas nak cari idah. Tengoklah, nak menerangkan lagi. Habis pada semua makrifah. Sebab tak ada disebut istisna pada masalah ini. Tengok dalam tafsir Imam Nasafi dalam surah surah Asy-Syarh, Alam Nashrah ni lah, Alam Nashrah. Tafsir Imam An-Nasafi, tengok Alam Nashrah. Kaedah ini disebutkan oleh Imam Nasafi rahimahullahu taala. Habis. Ma jaa 'alal asli fala yus'alu anhu. Sesuatu yang datang di atas asal. Asal kat ini dengan makna kaedah yang tetap. Fala yus'alu anhu, maka tidak ditanya akan maja' al-asli tu. Iaitu perkara yang ikut kaedah dia, perkara yang ikut dengan kaedah yang telah ditetapkan. Kalau datang juga maka jangan tanya. Contoh, asal pada fi'il itu mabni. Jadi apa yang datang di atas asal, iaitu dalam keadaan dia memang mabni, maka la yus'alu anhu, jangan ditanya. Memang kelakuan dia datang lagu tu. Maka bila kelakuan yang datang memang ikut kaedah dia, maka tak perlu nak ditanya, memang kaedah dia. Habis. Jadi kita sentuh sikit al-aslu tu. Al-aslu tu dia ada beberapa makna. Ini sebab di kamus kan dia buat merangkumi beberapa kaedah ilmu. Dia agak pening kejap nahwu, kejap saraf, kejap tafsir apa semua. Kena buka sikit lah, open. Kalau susah-susah tu baca banyak-banyakkan baca Alam Nashrah. Kalau kita rasa susah kita nak faham, baca banyak Alam Nashrah. Wiridkan dia. Maknanya proses khabar ni dia akan betul-betul tak? Dia sesuatu yang tidak ada kaedah lah. Contohnya tu dah asalnya memang tak ada kaedah lah. Asal gitu kan. 70 yang maja' al-asli. Ini boleh tengok dalam kitab Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun ketika Syekh Ahmad Zaini Dahlan menerangkan tentang mabni. Ketika Syekh Ahmad Zaini menerangkan fi'il, dia kata innal asla fil af'ali al-bina wa ma ja'al asli la yus'alu anhu. Itu dalam kitab Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun lagi pening. Ja'a Zaidun dia datang satu contoh Ja'a Zaidun, tapi dia buka dengan beberapa buah ilmu. Saya baca dah kat pondok ni kawan-kawan. Habis masuk belaka. Ja'a Zaidun tu saya boleh masuk ilmu Ar-Qafiyah. Lagu mana kan orang Ar-Qafiyah? Apa lagi? Boleh masuk nahwu sarah tu pasti dah. Balaghah. Masuk belaka lah. Dah khatam lama dah, tahun lepas tadi. Apa saya tak ingat juga. Baca dari awal sampai akhir tu, tapi kita memerlukan pada beberapa buah ilmu. Sehingga terkadang ilmu tersebut kita tak biasa masuk pun, saya tak biasa main, saya terpaksa ingatkan balik. Contoh masalah ilmu baru ni saya sebut ilmu dekat dah dalam ilmu lughah juga. Istiqaq pun disebut dalam kaedah
Ja'a Zaidun. Padahal Ja'a Zaidun je. Said Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala. Habis masalah, kita nak sebut sikit tentang al-aslu. Jadi al-aslu tu dia ada beberapa makna. Pertama, al-aslu dengan mana ad-dalil. Aslu dengan makna rajih. Nah, contoh dia satu, dua, tiga, empat. Contoh yang pertama, yang kedua, mahal syahid kita al-aslu, al-aslu.
Tu kaedah dia. Macam mana? Okey, ayat mutasyabihat. Okey. Kaedah al-aslu. Tengoklah kalimah tu duduk kat mana. Kalimah al-aslu tu duduk kat mana? Maksudnya macam mana? Jadi kita nak cerita ke sini apa? Haris nak cerita ke sini masalah kalimah al-aslu. Dia ada beberapa makna. Dia termasuk dalam kaedah mantik. Kalau tengok dalam risalah mantik Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah taala, tengok dalam kitab risalah mantik cukup dah memadai, iaitu kalimah yang ada satu lafaz tapi beberapa makna, dipanggil ittihadul lafzi wa ikhtilaful makna. Ittihad, bersatu lafaz. Yang ni lafaz dia se je, tapi makna dia bersalahan-salahan. Ittihadul lafzi wa ikhtilaful makna. Ikhtilaful ma'ani, bersalahan makna-makna. Tengok dalam yang perkataan saya ni, tengok dalam risalah mantik Syekh Yasin Padani. Tengok hak muka surat depan-depan. Risalah mantik Syekh Yasin Padang. Itu pun alhamdulillah Allah bagi izin dah khatam. Ini nak masuk khatam kali kedua. Pertama baca dengan Ustaz Aiman, Ustaz Bahaki apa semua. Kali kedua baca dengan saing-saing Amirul apa semua. Itu baru nak khatam insya-Allah 23 minggu besar lagi bulan ni lah. Kami buat Jumaat mana Sabtu di pondok ni. Habis. Jadi tempat nak ceritanya kalimah tadi, contoh kalimah mangga. Mangga satu kalimah je, lafaz satu, tapi dia ada beberapa makna. Mangga ai mangga kain pelikat, mangga buah, mangga kunci. Maka lafaz mangga se tu mempunyai beberapa makna. Maka dipanggil kalimah tu ittihadul lafzi, bersatu lafaz. Lafaznya se je, tapi ikhtilaful makna, bersalahan makna. Lepas tu nak pasang makna tu lagu mana? Tengok pada qarinah kalam. Tengoklah mesti ada qarinah. Nak pasang makna tu mesti ada qarinah. Abang nanti tubik gak belikan saya mangga ya. Saya nak makan. Maka saya nak makan tu adalah qarinah yang kena pasang pada mangga tadi, ai mangga buah. Kalau suami dia tu pergi pada hardware, beli mangga hardware, bawa klik kan, tak kena lah. Silap-silap dia pula kena makan dengan mangga tu. Sebab apa? Sebab qarinah tadi. Qarinah saya nak makan memalingkan maksud mangga tu kepada selain daripada buah, tak ada dah. Melainkan buah saja. Kalau pergi pada mangga kain pelikat, tak kena juga. Sebab mangga saya nak makan kan. Jadi dia tak perlu kata buah mangga, tak perlu. Sebab qarinah mangga apa saya nak makan itu dipanggil qarinatul kalam, yang memalingkan maksud mangga itu pada makna dia, makna yang dikehendaki. Habis. Jadi mula kata kena tengok qarinah lah tu. Nak pasang makna al-aslu pun tengok pada qarinah dia. Pertama al-aslu dengan makna dalil. Contoh, ni saya buat contohlah. Asal pada wajib sembahyang itu adalah Quran. Asal dekat sini dengan makna apa? Dalil. Dalil bagi menyatakan kewajipan sembahyang tu Quran. Aqimus solah kan. Contoh. Yang kedua, yang al-aslu dengan makna rajih, yang kuat, iaitu contoh al-aslu fil kalam al-haqiqatu. Asal pada kalam, yakni yang kuatnya pada penggunaan kalam tu, pada kalam-kalam tu, pada setiap lafaz, yang kuatnya adalah hakikat, bukan majaz. Jadi contoh misal kawan kita minta air,
Jadi minta contoh, apa kita nak buat contoh? Contoh apa? Dia cakap dengan hakikat, maka kita akan pegang pada hakikat sungguh. Kita tak akan pegang pada majas. Cuma bila lemah daripada nak tanggung makna hakikat, barulah dipalingkan pada majas. Tak ingatlah tulis contoh-contoh. Apa insya-Allah kalau saya ingat saya datangkan sekejap lagi. Contoh al-aslu fil kalam hakikat. Cuma sekadar nak maklum kata asal pada kalam, yakni asal yang rajihnya, yang kuatnya pada lafaz itu adalah hakikat, bukan majas. Yang ketiga iaitu asal dengan makna kaedah mustamirah, kaedah yang berterusan, kaedah yang berkekalan. Kaedah yang berkekalan. Contoh ibahatul majitati lil muttarri, keharusan akan bangkai, harus makan bangkai bagi orang yang terdesak. Bagi orang yang terdesak itu keharusan makan bangkai di atas orang terdesak itu ala khilafil asli kan, menyalahi asal. Masuk asal kat sini apa? Menyalahi kaedah yang tetap. Sebab kaedah yang tetap bagi bangkai itu apa? Hurrimat alaikum maitah. Jelas Allah kata hurrimat. Maka hukum asal bagi maitah itu adalah haram. Lepas tu kata harus ni itu menyalahi asal. Masuk asal ke sana menyalahi kaedah yang tetap yang disebutkan pada Al-Quran, hurrimat. Tu habis. Jadi nak ceritanya asli kat sini dengan makna kaedah mustamirrah. Yang keempat, aslu dengan makna istishab. Apa itu istishab? Iaitu mengekali. Istishab tu mengekalkan akan hukum yang lalu. Kekalkan hukum yang lalu itu sehingga ni, sehingga sekarang. Hukum yang lalu tu dikekalkan sehingga sekarang. Contoh al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Asal kat sini dengan makna istishab, yakni mengekalkan hukum yang lalu sehinggalah ni. Jadi hukum yang lalu sampailah sekarang pada segala sesuatu itu ibahah, harus. Yakni contoh jam, memakai jam. Apa hukum memakai jam? Tak ada dalil. Maka bila tak ada dalil, maka aslu fil asya' ibahah, iaitu hukum yang asal memang dah tak ada dalil tu harus sampailah ni. Sebab tidak ada dalil pun pengharaman di atas memakai jam. Maka kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, al-aslu fil asya' ibahah. Berbeza dengan mazhab yang lain. Ada satu mazhab tu tak ingat, al-aslu fil asya' tahrim. Habis. Kaedah memasangkan makna al-aslu. Saya tak ingat saya dah ambil daripada kaedah ni di mana, tapi bercerai-cerai. Kalau istishab ni makna istishab ni saya ambil dalam idah qawaidil fiqhiyah salatiyah tu muka surat 30. Muka surat 30 yang cetakan yang lama yang lama tu. Cetakan yang idah qawaid saulatiyah tu. Cetakan lama surat 30. Ni ada al-asl dengan makna istishab. Adapun al-asl dengan makna dalil ni pun maklum kan. Lepas tu hak ni saya tak ingat saya ambil kutip pada mana. Tapi insya-Allah tak larilah daripada kaedah kitab tu. Itu asal dengan mana keturunan di atas kita. Al-far'u adalah anak, cucu, cicit apa semua kan. Istishab. Hukum yang lalu tu dikekalkan sampai ni. Jadi tengoklah. Jadi mudah kata kalimah Arabiah ni dia terkadang lafaz dia sama tapi dia membawa makna yang berbeza. Lagu mana nak tahu makna yang berbeza tu? Tengok siyaqul kalam. Mesti siyaqul kalam tu ada qarinah-qarinah dia. Kalau tidak ada qarinah, maka pergi dengan jalan zauqi ya. Cubalah dengan zauqi.
Kalau Zakir insya-Allah, kalau tak nampak juga wallahu a'lam lah. Habis. Al-mubtada'u al-mabniyu alaihi wal khabaru mabniyu. Ni istilah bulaghah ni. Mubtada' tu mabni alaih, dipanggil juga musnad ilaih atau mahkum alaih. Mubtada' tu dipanggil mabni alaih atau mahkum alaih, yakni hukum tu dijatuhkan di atas dia. Adapun khabar tu mabni atau dipanggil mahkum bih, iaitu sesuatu hukum. Khabar tu sesuatu hukum yang diletakkan di atas mubtada', maka mubtada' tu dipanggil mahkum alaihi, hukum yang kena di atas dia. Contoh, Zaidun talibul ilmi. Talibul ilmi tu khabar, dalam masa yang sama sesuatu hukum yang hendak diletakkan di atas mubtada'. Maka Zaidun itu adalah mahkum alaih, sesuatu yang dihukumkan di atas dia. Apa sesuatu yang nak dihukumkan di atas dia tu? Talibul ilmi. Maka talibul ilmi tu dipanggil mahkum bih. Habis. Musnad ilaih mubtada', musnad bih khabar. Habis itu an-nafyu fi babi kana an-nunu. An-nafyu fi babi kana muwajjahun ila khabariha. Bermula nafi yang duduk pada bab kana itu adalah ditujukan pada khabarnya, khabar kana. Ini mudah. Yakni nafi yang ada pada bab kana itu menggunakan laisa, kan? Nafi pada bab kana itu menggunakan laisa. Ini pada sini dah. Contoh misal, nafi pada bab kana itu laisa, kan? Laisa Zaidun talibal ilmi. Jadi laisa ni adalah nafi yang duduk pada bab kana, kan? Laisa adalah nafi yang duduk pada masalah kana. Maksudnya laisa ni tugas dia rafa' isim nasab khabar. Cuba terjemah. Tidaklah Zaid penuntut ilmu. Dia agak, apa maksud dia, kan? Jadi agak kurang sedap dengar. Lepas tu nak faham dia lagu mana? Ikut kaedah ni. Nafi pada bab kana itu ditujukan pada khabar. Yang nafi tu letak pada khabar. Letak balik nasi. Ai seolah-olah nak beritahu ai Zaidun laisa talibal ilmi. Cuba terjemah balik. Zaid bukan penuntut ilmu. Kan mudah. Sebab kaedah laisa nafi yang duduk bab kana, maka ditujukan pada khabar, letak pada khabar terus. Maka susunkan balik. Kan mudah nak terjemah. Kalau terjemah dengan kelakuan asal, dia agak belit sikit lah, kan? Tidaklah Zaid penuntut ilmu. Maka agak belit sikit. Kalau kita susun ai Zaid bukan penuntut ilmu, kan mudah, kan? Sebab apa susun lagu ni? Kerana laisa adalah nafi. Nafi yang duduk pada bab kana itu diletakkan pada khabar, kan? Habis. Dia apa pun ilmu, kita faham kaedah dia mudah, insya-Allah. Tu je. Kunci dia faham di kaedah. Insya-Allah adalah futuh-futuh Allah tu. Lepas tu kunci yang Allah sebutkan dalam Quran yang tinggallah. Iaitu Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka kalau kita takwa, Allah akan ajarkan, Allah bagi ilham. Maka kena takwalah kunci dia. Di antara kunci untuk dapat faham ilmu tu. Sekadar hak mana kita boleh lah. Takwa tinggi-tinggi memang kita tak mampulah zaman ni, kan. Buka handphone tu maksiat dah. Habis.
An-nakiratu iza uridat fi siyakin nafyi fahuwa lisyumuli. Bermula isim nakirah yang datang ya nakirah pada siyakun nafyi, pada kalam nafi. Fahiyya, maka ya nakirah tersebut dengan makna syumul, umum, meratai. Contoh, ni syai'un. Nakirah yang duduk pada siyakun nafi. Ni siyakun nafi kan? Kalam nafi kan? Siyakun nafi. Maka nakirah yang duduk pada kalam nafi ini adalah dengan makna umum, syumul. Maksud umum syumul tu apa? Tengok pada masalah kaf. Kita kait dengan kaedah hak sebelum, iaitu kaedah tashbih bil kaf yufidu tashbih bis sifat, tashbih bil misal yufidu tashbih zawat zat. Yakni kalau isyarat nak tashbih dengan kaf, itu tashbih di atas sifat. Kalau al-misal, itu tashbih di atas zat. Kaedah ni muka kaedah nombor 13 yang lepas. Jadi kita kait dengan kaedah hak sebelum. Hak ni pula maka kalau kita perhati kat sini, nakirah yang duduk pada isim ma'rifah, yang nakirah yang duduk pada siyakun nafi, pada kalam yang berunsur nafi, maka itu di atas isyarat syumul. Dia nakirah dah syumul, jadi nak taukid di atas syumul lagi, umum sungguh, meratai sungguh. Meratai maksudnya kaf isyarat di atas tashbih sifat, misal tashbih di atas zat, maksud nafi, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala pada sudut sifat, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala pada sudut zat. Tu. Allah wujud, kita pun wujud. Allah sifat wujud, kita pun wujud. Sama tu? Sama lafaz, dari sudut makna beza. Wujud Allah Ta'ala itu wujud yang tidak didahului dengan tiada, tidak diakhiri dengan tiada. Dipanggil wujud zati, wujud sungguh. Adapun wujud kita, wujud yang baru. Maksud wujud yang baru, didahului dengan ada, diakhiri dengan tiada. Didahului dengan tiada. Asal kita tiada, penghujung kita pun tiada. Kalau kita kembali pula pada manusia ni, kelakuan ada manusia tu, dia 3 kelakuan. Kategori manusia tu wujudnya manusia tu dia ada 3 kategori. Pertama, wujudnya manusia itu tidak berhajat kepada ayah, tidak berhajat kepada ibu. Siapa manusia yang tidak berhajat kepada ayah, tidak berhajat kepada ibu? Itu kategori yang pertama. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam tidak berhajat kepada ayah, tidak berhajat kepada ibu. Kategori wujud manusia yang kedua, tidak berhajat kepada ibu, hanya berhajat kepada ayah. Siapa dia? Manusia yang berhajat kepada ayah, tidak berhajat kepada ibu. Siapa dia? Sayyidatina Hawa. Allah ciptakan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam.
Tengok perkataan saya ni dalam kitab Abdullah Syekhul Islam Abdullah Syarqawi Tahrir Tankihul Lubab tu. Tahrir Syarqawi, tengok hasyiah dia, baca. Jadi kategori manusia, kembali masalah, kategori manusia yang kedua, dia berhajat kepada ayah, tidak berhajat kepada ibu, iaitu Hawa alaihassalam. Hawa dilahirkan oleh Nabi Adam melalui tulang rusuk. Kategori wujud manusia yang ketiga, tidak berhajat kepada ayah, bahkan berhajat kepada ibu sahaja. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Itu 3 kategori manusia. Selepas daripada itu, Allah melakukan hukum adat alam, sunnatullah secara alam, iaitu melalui adanya manusia itu melalui dengan nutfah air mani. Adapun sebelum daripada itu, 3 kelakuan. Tidak berhajat kepada ayah dan ibu, Nabi Adam alaihissalam. Tidak berhajat kepada ibu, bahkan berhajat kepada ayah sahaja, Hawa alaihissalam. Berhajat kepada ibu sahaja, tidak berhajat kepada ayah, Isa alaihissalam. Habis. Boleh tangkap sebab dia pergi kat sana, pergi ke sini. Kena buka sikit lah. Lepas ni sila-sila kena minum kopi ke apa, bagi pop lah. Sebab Ustaz bawa pergi sini, pergi sana, pergi sini. Tadi ilmu sarah menahu, lepas tu pergi mantik, lepas tu pergi usuluddin. Gitulah kita ngaji kan. Habis. Tadi dah sebut kan, nakira iza uidat nakiratan takunu ghairal ula. Itu dah sebut. Nakirah, an-nakiratu iza uidat ma'rifatan takunu ainal ula. Itu pun kita dah sebut kan. An-nuhatu, habis yang terakhir, an-nuhatu la yujizuna wal arabu la yantiquna. Ini pada sudut kaedah. Kalau dalam kaedah biasanya dikatakan dalam kaedah kitab, disebut dalam kitab, la yujizuna, itu isyarat ulama nahwu. Tidak membenarkan, tidak mengharuskan, yakni tidak membenarkan. Itu isyarat di atas tidak membenarkan oleh mereka, yakni ulama nahwu. Sebab kenapa tidak membenarkan? Kerana kaedah berlaku di atas jalan ini, tiba-tiba dia berlaku di atas jalan yang lain, maka la yujizuna, maka la yujizuna isyarat di atas ulama nahwu. Adapun kalau la yantiquna, tidak bertutur oleh mereka itu. Mereka itu siapa dia? Orang Arab. Kerana apa tak bertutur? Kerana lughah. Orang Arab tak ada pun kecek lagu tu. Adapun tidak membenarkan tadi kerana kaedah. Dari segi kaedah, ulama-ulama perhati, oh tidak ada kaedah, maka tak boleh nak mengharuskan sesuatu kalimah. Contoh, maka tidak membenarkan itu an-nuhah. Tidak bertutur itu, tidak bertutur oleh mereka itu orang Arab. Habis. Dah ambil sikit lagi ambil sikit lagi. Supaya nanti pukul 2 tu boleh ringan sikit-sikit sikit. Wawul hali wa hiya ad-dakhilatu ala jumlati al-haliyati ismiyatan kanat aw fi'liyatan wa tusamma wawal ibtida'i aidan. Kalau kita yang bawah tu Ashmawi tu muka surat yang keempat Itu surat keempat. Kalau tafsir Imam Nasafi tu tengok surah Alam Nashrah. Habis. Wawul hal, bermula wawul hal tu. Wahya wawul hal tu. Ad-dakhilatu adalah masuk di atas jumlah ismiyah. Jumlah haliyah. Wawul hal dia masuk di atas jumlah haliyah. Ismiyatan kanat, sama ada isim ia jumlah haliyah tu. Jumlah haliyah itu isim, fi'liyatan atau jumlah haliyah itu fi'il. Waktu sama dan dinamakan akannya akan wawul hal itu. Wawal ibtidai aidan. Dinamakan waw ibtida juga. Yakni itu sama wawul hal, wawal ibtida. Yakni wawul hal dipanggil waw ibtida juga. Contoh di bawah tu betul kan Ja'a Zaidun wasyamsu tali'atun. Itu kan ja'a Zaidun wasyamsu tali'atun.
ai jaa Zaidun hala tulu'i syamsi. Gitu. Jadi tempat kita nak apa ni? Wawul hal. Wawul hal dipanggil juga wawul ibtidaiyah. Sebab dia seolah-olah ibtida' kalam yang baru. Ini kalam fi'liyah, ni kalam ismiyah kan. Habis. Wallahu a'lamu wallahu a'lam. Wallahu a'lamu al-waw wal wawu fihi lil isti'nafi. Allahu mubtada'un wa a'lamu bimakna alimun khabarun. Wawu wallahu a'lam, wallahu a'lamu. Wa al-wawu fihi, waw padanya, waw pada wallahu tu istinaf. Kita nak cerita Allah dengan a'lam tu. Sebab a'lamu tu kalau kita ngaji dari sudut ilmu nahu, dia termasuk isim tafdil. Bermakna bila sebut isim tafdil, dia ada mufaddal alaih. Mufaddal ni lebih, mufaddal alaih ni sama, cuma kurang sedikit. Maknanya mudah kata dia ada tasyrik, perkongsian. Kalau wallahu alam ni, kalau kat sini faham dengan kaedah isim tafdil, dia ada tasyrikul ilmi, berkongsinya ilmu. Maknanya Allah tu alim, kita ni kurang sedikit daripada dia. Itu kalau digunakan pakai dengan tafdil. Tapi kat sini bukan dengan tafdil. Nanti akan cerita. Allah mubtada, a'lamu tu bimakna alimun. Maka palingkan a'lamu itu kepada wazan fa'ilun alimun. Kerana apa? Dia sebagai khabar, kerana nak palingkan daripada penggunaan isim tafdil, hakikat isim tafdil kepada dengan makna isim fa'il. Kerana isim tafdil mesti dengan kaedah dia wajib ada mufaddal alaih. Contoh, jika kita berkata dengan suatu contoh yang lain, contoh Zaidun ashja'u min amrin. Contoh kita kata, contoh misal kita kata Zaidun maka asja'u isim tafdil, Zaid mufaddal, amrin tu mufaddal alaih. Dekat sini tasyrik apa? Tasyrik syaja'an. Berkongsinya sifat berani tu. Jadi berkongsi sifat berani pada Zaid dan Umar. Cuma bila sebut tafdil, lebih Zaid berani dia daripada Umar. Sebab isim tafdil mufaddal lebih daripada mufaddal alaih. Maka kalau gitu juga Allahu a'lamu, jika ditanggung di atas wazan tafdil, seolah-olah nak beritahu kata ada tasyrikul ilmi, perkongsian dari sudut pengetahuan itu. Maknanya sifat ilmu kita dengan Allah itu sama. Jika menggunakan tafdil lah. Tapi kat sini bukanlah dengan wazan tafdil, bahkan dengan wazan isim fa'il. Sebab mana mungkin ilmu kita dengan Allah tu sama. Ilmu kita didahului dengan jahlu, sabqul jahli. Adapun ilmu Allah tidak didahulukan dengan jahil. Banyaklah dari segi usuluddinnya tu.
Apa tu takdir kat bawah kufrawi tu, huwa alimun bihaqiqati ma qulnahu. Huwa Allah Ta'ala tu alimun, adalah maha mengetahui dengan hakikat apa yang aku katakan. Kerana kerana bahawasanya maqulna, apa yang aku kata tu amruzanni, perkara yang dibangsa zon, boleh jadi betul, boleh jadi salah, bukan wala qat'iyun, bukan qat'i, bukan jelas sungguh, bahkan boleh ihtimal betul, boleh ihtimal salah. Habis. Wal umurul aqliyatu la takhtalifu bi ikhtilafil lughati. Bermula segala umur aqliyah, segala perkara-perkara yang dinisbah kepada akal, khabar dia la takhtalifu, tiada beza ia umur aqliyah tu, bi ikhtilafil lughati, dengan sebab bersalahan lughah. Yang ni boleh tengok perkataan Tashwiqul Khullan. Tashwiqul Khullan Syekh Muhammad Mahsum As-Samarani, muka surat 13. Tengok pada qauluhu aidan wa aqsamuhu salasatun ismun wa fa'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Tengok kat situ. Fi qaulihi aidan wa aqsamuhu salasatun ismun wa fa'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Tengok hasyiah Tashwiqul Khullan di situ. Kalau yang kuras muka surat 13. Jadi makna kaedah kat sini umurul aqliyah, perkara yang dinisbahkan kepada akal itu, la takhtalifu bi ikhtilafi, tidak bersalahan, tidak berbeza dengan sebab berbeza bahasa. Okey, cuba kita gambarkan ni air ni, kita gambarkan dalam kepala kita. Air ni kita gambarkan dalam kepala kita. Maka air yang kita gambarkan dalam kepala kita ni, dari segi lughah Arabiah dipanggil al-ma'u. Dari segi Dari segi bahasa Melayu dipanggil air. English panggil apa? Water. English panggil water, Arab panggil al-ma', bahasa Melayu panggil air. Benda yang tergambar tu hak tula je. Itu maksud kaedah dia tu. Umur aqliyah, perkara yang dinisbah kepada akal ni, dia takkan berbeza walaupun lughah tu berbeza. Walaupun lughah bermacam-macam. Jadi lughah yang air yang kita gambarkan dalam akal kita ni, dalam bahasa tu banyak bahasa, tapi dari segi aqliyah dia tak beza. Hak tula. Air tu cuma dari sudut bahasa, English panggil water, Arab panggil al-ma'u, Melayu panggil air. Alhamdulillah. Al-ha'u al-hamzatu izhar fi maqamil idmar lil idah. Sikit lagi insyaAllah. Pukul 2 nanti insyaAllah. Lebih kurang lah. Kurang-kurang pun mungkin 2.30, 2 sukul tu. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nafir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.